Boleh bawa kepada kemenangan jalan raya lah. Itu yang kita risau tu. So benda tu sebenarnya kalau atas lorong kecemasan ni memang untuk tujuan kecemasan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 1 Februari 2022. Lorong kecemasan hanya dibenarkan untuk kegunaan tertentu. Berkumpul secara konvoi atau memberhentikan kenderaan dengan sengaja di lorong berkenaan boleh menyebabkan kemalangan tanpa disedari. Ikuti laporan khas Halang Lorong Kecemasan disediakan wartawan Syahirah Azhar. Lorong kecemasan secara dasarnya dihaskan untuk kegunaan ambulans, bomba dan penyelamat, polis, agensi penguatkuasaan serta kenderaan yang rosak atau dalam situasi kecemasan. Sebaliknya, sesetengah pengguna jalan raya dilihat menggunakan lorong kecemasan untuk aktiviti riadah dan berkumpul secara beramai-ramai. Baru-baru ini tular sebuah rakaman yang memaparkan sekumpulan individu dipercayai ahli sebuah kelab kereta berkumpul di lorong kecemasan di Jalan Temyang Pantai. Tanpa disedari, perbuatan itu mampu mengundang bahaya. Laluan Temyang Pantai telah dibuka kepada pengguna jalan raya pada 26 Ogos tahun lalu. Lebuh raya sepanjang 7.44 km ini adalah laluan baharu yang bermula dari persimpangan Jalan Seremban Kuala Kelawang, Simpang Pertang dan berakhir di Jalan Penghubung menghala ke persimpangan bertingkat Temyang. Keadaan sekeliling lebuh raya yang indah dikatakan menjadi daya tarikan bagi setiap pengguna jalan raya yang melalui jalan ini. Menurut pemeriksaan pihak berkuasa, kebanyakan pengunjung yang berhenti di laluan kecemasan di sini mendakwa pemandangan di sini umpama mereka seolah-olah berada di negara New Zealand. Saya difahamkan pada hujung minggu bermula daripada hari Jumaat hingga Ahad di Jalan Temyang Jelebu ini sudah menjadi tumpuan orang awam untuk bergambar dan menikmati pandangan dan ada yang sengaja memberhentikan kenderaan mereka di laluan kecemasan. Kini sudah hampir 30 minit kami menjalankan pemantauan di sini. Tiada sebarang kenderaan yang memberhentikan kenderaan mereka di laluan kecemasan. Besar kemungkinan masyarakat mula sedar tentang bahaya atas tindakan yang dilakukan. Walau bagaimanapun, tim 999 akan menjalankan pemantauan dengan pihak JPJ Negeri Sembilan untuk melihat sendiri situasi di jalan ini. Pemantauan ini turut diketuai Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusof. Sejurus tiba di lokasi pemantauan, pihak JPJ berjaya mengesan sekumpulan individu bermotosikal yang berhenti di lorong kecemasan. Untuk tindakan awal, pihak JPJ telah menjalankan advokasi terhadap individu berkenaan supaya perkara seperti ini tidak berlaku lagi. Jalan ni bukan besar pun, 2 lane saja. So, bila 2 lane tu sempit lah. So tak sesuai lah untuk kita nak berhenti, nak mengapa pasal dia akan buat kenderaan lain mungkin akan terkejut lah bila tengok kita berkumpul ramai-ramai dan mungkin boleh bawa kepada kemenangan jalan raya lah. Itu yang kita risau tu. So benda tu sebenarnya kalau atas lorong kecemasan ni memang untuk tujuan kecemasan dia. Menurut Pengarah JPJ Negeri Sembilan, sebelum ini kebanyakan kes melibatkan lorong kecemasan di Negeri Sembilan hanya berlaku di Port Dickson. Namun kini masyarakat mula menjadikan laluan Temyang Pantai sebagai tumpuan baharu. Ini adalah lokasi yang agak menarik lah dari segi view-nya. Kerana ini highway ni adalah highway yang baru dan juga pemandangannya menarik perhatian orang ramai dan menjadi tumpuan kepada pemandu-pemandu lah. Tadi pun kami ada bertanya kepada beberapa orang yang berhenti di tepi highway tadi dan tujuannya adalah untuk bergambar lah. Jadi keadaan itu bagi saya sangat tidak sesuai dan boleh membahayakan orang. Lebih membimbangkan apabila kawasan ini mula menjadi tumpuan penjaja untuk menjalankan aktiviti perniagaan kepada pengunjung yang hadir. Tindakan itu dikuatiri menggugat keselamatan pengguna jalan raya dan kelancaran trafik.
Okey, apa yang kita khawatirkan apabila kita berhenti secara sewenang-wenang punya kenderaan di tepi jalan ataupun di lorong kecemasan, ianya akan mengganggu satu kelancaran trafik. Yang kedua, ianya akan menimbulkan kejutan kepada pemandu-pemandu ataupun pengguna-pengguna jalan raya yang lain, dan akhirnya ianya boleh membawa kepada kecelakaan jalan raya lah. Itu yang kita khawatirkan. Bagi meningkatkan tahap keberkesanan operasi, pihak JPJ akan sentiasa menjalankan pemantauan secara berkala dan menerapkan penggunaan drone. Tentunya operasi ini kita akan teruskan pemantauannya dari semasa ke semasa, tidak terhenti. Dan selain daripada menggunakan kaedah-kaedah biasa, kami juga menggunakan drone bagi memastikan pelaksanaan operasi itu lebih berkesan. Melalui perbincangan bersama Jabatan Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan, tindakan lanjut akan diambil selain cadangan bagi menyediakan tempat khusus di kawasan berkenaan untuk orang ramai bergambar serta menjaja. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Fazli Abdul Rahman, pihaknya telah memanggil ahli kelab kereta berkenaan kira-kira jam 6.30 petang 22 Januari lalu untuk membantu siasatan. Jika sabit kesalahan, tindakan undang-undang boleh diambil mengikut kaedah 53/1 Peraturan-Peraturan Lalu Lintas Jalan 1959. Menurut pengasas Kelab Kereta Pengiring atau dikenali sebagai Marshal Car, Muhammad Syahazad Muhammad Sata, sejak 3 tahun kelab ditubuhkan, aktiviti konvoi menjadi rutin mingguan bagi setiap ahli. Faktor keselamatan antara perkara utama yang ditekankan. Kelab kami adalah kelab yang berdaftar di bawah ROS, di mana kelab bersukan lah, kelab motorsport. Bergerak ke suatu destinasi itu, kita akan berkumpul di mana biasa kita akan panggil tayar golek ataupun RV. Di mana kita akan berkumpul dan kita akan buat briefing. Briefing itu kebanyakan kita akan bercakap pasal keselamatan jalan raya dan juga di mana yang kami akan pergi, di mana dan mana kita akan stop, jangan memotong, dan kita akan hire ataupun kita akan macam nominate one of our member kita, marking kereta di mana jangan potong kereta ni sampai ke destinasi lah. Sebab bila kita berkonvoi ni, kita berkonvoi secara ramai. So takut kita mengganggu jalan raya, pengguna jalan raya yang lain. Sebagai pengasas kelab adalah menjadi tanggungjawabnya bagi memastikan setiap 300 ahli yang berdaftar mematuhi peraturan jalan raya semasa aktiviti konvoi dijalankan. Sebenarnya bila kita berkumpul ramai-ramai, dia akan mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Macam biasa bila kita parking ramai buat family, kadang-kadang anak tu berlari-lari di jalan raya. Saya rasa kalau berhenti di ruang kecemasan tu, kita tak boleh lama. Saya rasa tak boleh lebih daripada 5 minit. Sekurang-kurangnya 3 minit atau 2 minit. Sebab mana tahu masa tu ada ambulans ke, bomba ke, emergency ke, apa ke saja kan, mengganggu. Dan saya nak tekankan kat sini, di mana tak setiap kelab yang tidak, maksud saya tidak semua kelab yang melanggar undang-undang di jalan raya. Setengah-setengah kelab mana yang saya nampak di luar sana banyak yang mematuhi undang-undang. So di sana saya sarankan setiap kelab ambil benda ini sebagai benda yang serius, sebab ini akan mengganggu pengguna jalan raya yang lain, sebab takut mengganggulah. Tak nak ada benda yang tidak diingini berlaku. Hukuman denda boleh dikenakan ke atas individu yang memberhentikan kenderaan di lorong kecemasan tanpa alasan yang kukuh mengikut Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta denda maksimum RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Syairah Azhar, 999.